Di negara Malaysia, kita dapat lihat bahawa terdapat pelbagai bentuk amalan seni yang berkait rapat dengan budaya dan sejarah yang berbilang kaum. Salah satu daripadanya adalah seni tarian yang bebas diamalkan sehingga kini. Dalam video ini, kami akan membentangkan mengenai dua jenis tarian yang ada pada tiga kaum terbesar di Malaysia. Antara masalah yang sering timbul apabila perihal isu seni tarian dibincangkan adalah cabaran mengenai kesedaran budaya yang dihadapi oleh individu-individu yang mempunyai pemikiran yang berbeza meskipun budaya yang diamalkan adalah sama. Kita dapat lihat, walaupun seni tarian masih giat dilakukan, pada masa yang sama, budaya tersebut semakin terpinggir dalam jiwa masyarakat terutama sekali golongan muda. Tambahan pula, apabila dua budaya dari garis masa yang berbeza bertembung, titik pertemuan tersebut menimbulkan satu bentuk refleksiviti di mana nilai asal diperbandingkan dengan nilai masyarakat luar. Oleh itu, objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji tentang pengetahuan dan sejarah seni tarian yang merupakan salah satu komponen seni budaya masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Selain itu, penerangan lanjut tentang topik seni tarian tiga kaum terbesar di Malaysia juga akan dibentangkan. Tarian Zapin merupakan tarian yang terkenal dalam masyarakat Melayu di negeri Johor. Tarian ini berkembang lebih daripada 100 tahun dahulu. Ianya diperkenalkan oleh para muballigh dari Timur Tengah yang pada asalnya digunakan dalam amalan berzikir yang bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan mengenai sejarah tamadun Islam. Tarian ini pada asalnya dipersembahkan oleh kaum lelaki, tetapi pada tahun 1970-an, perkembangan pesat tarian itu menyebabkan kaum wanita turut memperagakannya. Keunikan tarian Zapin bukan sahaja pada kesatuan muzik, tetapi ianya memperlihatkan kesenian Arab pada sifat segregasi penonton dan penari. Tarian ini juga mengikut adat resam Respin Padi iaitu semakin berisi semakin tunduk yang memerlukan penari memperhalusi tingkah laku dan gerak tarinya sejajar dengan iringan muzik. Tarian Ulik Mayang merupakan tarian yang terkenal dalam masyarakat di Terengganu. Ulik bermaksud mengulit-ngulit atau menyeru ketika menari, manakala mayang pula merujuk kepada bahan asas yang digunakan semasa persembahan iaitu mayang kelapa atau pinang. Tarian ini mempunyai unsur-unsur pemujaan dan menyeru semangat melalui mayang yang dipuja. Mengikut legenda, tarian ini berasal dari upacara rawatan kuno yang dilakukan oleh seorang bomoh ke atas seorang nelayan yang berada dalam keadaan tidak sedar kerana telah dipercayai dipukau oleh puteri laut yang jatuh cinta kepadanya. Tarian ini ditarikan secara beramai-ramai antara 10 hingga 15 orang dalam bentuk bulatan yang memperlihatkan unsur-unsur pergerakan yang lembut dan sopan. Tarian ini unik kerana merujuk kepada kehidupan masyarakat Terengganu yang sinonim dengan aktiviti menangkap ikan dan kepercayaan mereka kepada roh dan semangat laut.
Tarian singa ialah tarian tradisional kaum Cina. Ianya ditarikan pada setiap tahun semasa Tahun Baru Cina. Penari akan meniru pergerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Ianya dimainkan oleh dua orang penari, iaitu seorang di bahagian kepala dan seorang lagi di bahagian belakang. Ianya dipersembahkan sebagai istiadat atau upacara membuang semangat jahat dan juga upacara meminta tuah. Tarian ini berasal dari luar Cina iaitu Empayar Parsi yang diperkenalkan pada kurun ketiga Masihi. Ianya berdasarkan kisah legenda pada awal dinasti Ming di mana terdapat seekor raksasa yang muncul untuk memusnahkan tanaman dan memudaratkan manusia. Kemudian mereka menggunakan cara bermain singa untuk menghalau dan raksasa tersebut lari meninggalkan kawasan penduduk. Oleh itu, penduduk tempatan percaya bahawa singa mempunyai kuasa ajaib dan boleh membawa nasib baik. Terdapat banyak versi, tetapi yang popular ialah tarian Singa Utara dan tarian Singa Selatan. Tarian Singa Utara berasal dari bahagian utara Cina. Ianya digunakan sebagai hiburan diraja dan penari perlu berwatakan seperti Fu Dogs atau singa penjaga istana. Kostumnya perlu berwarna merah dan jingga, manakala hijau dan kuning pula bagi kostum singa betina. Kostum singa utara mempunyai bulu yang panjang berbanding kostum singa selatan. Tarian singa selatan berasal dari selatan Cina yang dinamakan Futshan dan Hokshan. Ianya mempunyai ciri-ciri yang berkaitan dengan alam sekitar. Tarian singa selatan mempunyai lebih banyak pergerakan akrobatik dan bertujuan sebagai hiburan untuk membuang semangat jahat dan upacara meminta tuah. Tarian naga ialah sebuah tarian keagamaan kaum Cina. Tarian ini telah mendapat pengiktirafan sebagai tarian tradisional adat warisan masyarakat Cina. Di dalam tarian ini, mereka akan memakai kostum naga, kemudian meniru pergerakan naga yang mengejar sebuah bola. Tarian ini diiringi dengan hentaman gong dan drum dan juga seramai 15 hingga 20 orang lelaki akan menyertai tarian ini bergantung kepada saiz naga tersebut. Tarian ini berasal daripada dinasti Han dan berusia kira-kira 2000 tahun yang lalu. Pada zaman itu, naga merupakan simbol tuah dan dianggap dapat menurunkan air hujan. Oleh sebab itu, mereka berdoa kepada naga supaya menurunkan hujan pada musim kemarau. Ideologi ini dibawa ke generasi seterusnya seperti dinasti Tang dan Song. Pemujaan ini telah digubah menjadi aktiviti budaya dan rekreasi semasa perayaan penting. Tarian Kolatam. Tarian Kolatam merupakan tarian tradisional orang India. Kol yang bermaksud kayu pendek dan atam yang bermaksud tarian. Tarian ini bermula pada abad ke-7 di negara India. Secara tradisi, perempuan saja yang boleh menjadi penari di mana wanita yang mengusahakan sawah padi menari di masa lapang untuk menghiburkan hati. Tarian ini menggunakan alatan dua batang kayu di mana penari memukul kayu yang dipegang oleh rakan, memukul kayu yang dipegang sendiri atau memukul lantai mengikut rentak. Penari terdiri daripada 8 hingga 40 orang membentuk dua barisan sambil menghadap rakan penari.
Tarian ini juga diiringi dengan dentuman gendang di mana penari-penari akan menggerakkan tubuh secara berirama dengan pukulan gendang dan kayu. Tarian ini dipersembahkan di majlis-majlis sebagai tanda meraihkan kegembiraan seperti majlis kahwin, majlis kelahiran, Deepavali dan lain-lain. Tarian Bharatanatyam. Tarian ini bermaksud ekspresi muzik irama tarian. Ia berkaitan dengan ketaatan yang menyerupai pergerakan api. Ia ditarikan secara solo oleh seorang wanita di mana penarinya perlu mahir dalam menggerakkan tangan, kaki dan mata. Tarian ini berasal daripada wilayah Tamil Nadu yang berada di bahagian selatan India. Tarian ini juga ada 6 peringkat yang menggabungkan elemen nrita yang bermaksud tarian ekspresi. Peringkat pertama yang dinamakan Alaripu. Ia pembukaan persembahan di mana penari membuat ucapan ringkas dan membuat seruan kepada Tuhan untuk memberkati persembahan. Peringkat kedua iaitu Jati Swaram. Penari berdansa mengikut gerak-geri kaki yang rumit dan pergerakan tubuh yang sopan diiringi dentuman gendang. Peringkat yang ketiga iaitu Sabdam. Tarian yang diiringi puisi atau lagu yang bersifat kebaktian atau tema cinta kasih. Peringkat yang keempat, Varnam. Peringkat yang paling lama dan melibatkan tarian yang rumit kerana setiap gerak tari menceritakan unsur kecintaan, kerinduan dan kasih sayang. Peringkat yang kelima iaitu Padam. Tarian yang mempersembahkan unsur seksi di mana penari menggayakan gerak tari cinta, sama ada cinta terhadap Tuhan, cinta sayang antara ibu dan anak atau cinta antara kekasih. Peringkat yang terakhir, keenam, iaitu Tilana. Tarian tulen yang memerlukan kemahiran luar biasa daripada muzik juga melibatkan pergerakan kaki yang rumit. Jadi, pada pendapat anda, adakah penting untuk kita mengetahui tarian tradisional yang ada pada setiap kaum? Ya, sememangnya sangat penting. Kerana pengetahuan sebeginilah membantu kita untuk menanam perasaan cinta akan negara Malaysia. Kesimpulannya, setiap tarian yang terdapat di setiap kaum mempunyai keunikan yang tersendiri. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mengambil tahu, mempelajari dan mengamalkan budaya tarian tradisional ini agar ianya tidak hanyut ditelan zaman.